Hai, bersama saya lagi Zul dalam Kereta Cantik. Biar pantas dengan selamat. Kali ni saya nak bongkar rahsia cara nak beli kereta. Ramai orang yang tak tahu dan belum tahu, yang tahu dan buat-buat tak tahu. Sebelum tu anda boleh tekan button subscribe di bawah yang warna merah tu dan turn on notification biar kita upload video masuk ke anda punya phone. Barulah tak ketinggalan. Lepas tu anda boleh masuk dalam grup Telegram kami. Dalam tu kita bagi tahu info-info yang menarik pasal kereta. Lagi satu, anda boleh follow FB page kami Kereta Cantik. Pastikan yang official, bukan yang fake account punya. Follow situ. Dah ke belum? Saya masih menunggu lagi anda tekan button subscribe. Kenapa degil sangat? Tekan, free, percuma. Sebab ilmu ni kita ajar dekat channel ini sahaja. Dekat sekolah, dekat silibus sekolah tak pernah ajar dan tak akan ajar. Ilmu yang kita nak bagi secara percuma. Percuma. Okay, dah tekan. Terima kasih. Okay, kita sambung. Topik kali ni kita nak bincang macam mana nak beli kereta daripada A sampai Z. Okay, start. First thing first, anda kena tanya diri anda. Tanya apa? Tanya dah subscribe ke belum? Okay, kita sambung balik lah topik ni. Asyik subscribe kan? Subscribe lah. Okay, kita sambung. Sepanjang saya dalam bidang kereta ni, dalam bidang penjualan kereta, pengurusan kereta ni, banyak dan ramai, terlalu ramai orang tak faham pasal track record. Nombor satu, track record. Track record. Apakah track record tu? Track record tu maknanya sejarah kita. Record kita dengan bank ataupun syarikat kewangan. Contoh, macam kita pernah beli rumah, beli kereta ataupun personal loan dengan bank. So, bila kita buat pinjaman, yang mana-mana satu ni pinjaman dengan bank, kita ada track, kita ada record. Lepas tu yang kedua, selain bank, syarikat pinjaman seperti kredit, Ion, Chinese. Lepas tu banyak lagi lah. Macam contoh kita pernah beli kerusi urut ke. Lepas tu kita pernah pinjam nak beli perabot, nak beli sofa, nak beli apa lagi? Komen kat bawah. Lagi satu, kalau anda ada pertanyaan, permasalahan, anda boleh tanya, jangan malu. Anda tekan je komen kat bawah, percuma saja. Kalau sempat kita reply, kalau tak sempat tim kita reply. Kalau tak sempat juga, tak tahulah. Okay, kita sambung balik. Track record. Bila ada track record tu, lagi mudah kita nak buat pinjaman dekat mana-mana bank. Kalau kita ada, dengan syarat, dengar ni syarat dia. Dengan syarat anda bayar dengan cantik. Bukannya tak bayar, bukannya ada tunggakan. Bila ada tunggakan, menyusahkan anda untuk melepaskan loan kereta. So, topik kali ni saya nak bincangkan pasal orang nak beli kereta secara ansuran bulanan, bukan secara cash. Cash, next topik, lain topik. Tak sembang pun tak apa sebab dia beli cash. Ini pasal nak beli hutang. Bila kita nak berhutang dengan bank nak tengok kita punya kukuh. Bank tak nak tahu orang tu tak kukuh. Bila tak kukuh, susah nak apply, susah nak dapat pinjaman bank tu lah. Bila susah nak dapat pinjaman bank, kereta pun susah nak dapat. Ramai orang kita tak faham dengan track record ni, dengan pinjaman bank ni. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab orang kita ingat, kalau kita tak ada buat pinjaman, kita mudah nak dapat loan, mudah nak buat pinjaman dengan bank. Tapi hakikatnya, bank nak tengok track record. Semakin orang tu ada track record, semakin mudahlah dia nak dapat pinjaman daripada bank. Maksud dia, kita pinjam, kena bayar dengan cantik. Bukan pinjam tak bayar. Bila pinjam tak bayar, anda akan kena SA, Special Attention, ataupun yang paling ditakuti semua orang ialah blacklist. Bila anda blacklist, mana-mana pinjaman anda tak boleh buat melalui bank. Sebab nama anda dah di blacklist. Itulah bahayanya.
kalau pinjam tak nak bayar, ataupun pinjam tak bayar, ataupun adalah macam-macam permasalahan lah kalau orang kat Malaysia ni pasal blacklist ni. Kadang tak salah dia pun kena blacklist, macam-macam. So dalam topik ni saya nak tekankan isu, pastikan anda ada track record nak buat pinjaman bank. Tak ada track record, boleh bincang bab lain lah. Boleh juga beli kereta kalau tak ada track record, tapi dia punya proses dia tak sama macam orang yang ada track record, bayar cantik, lagi senang. Kalau anda tak ada, boleh juga beli. Bukan orang kata tak boleh. Boleh, tapi prosedur dia susah sikit lah berbanding orang yang dah ada track record. So far, anda faham tak setakat ni track record bank atau pinjaman? Okay, saya nak cerita sikit lah kisah ni. Kisah sepanjang saya buat pasal kereta ni lah, bidang kereta ni kan, bidang automotif ni. Sepanjang saya dalam berkecimpung dalam bidang ni lah, kebanyakan ada yang sampai sanggup menipu, yang dia tak mengaku, kata dia tu blacklist. Jadi kesimpulannya kat sini, anda kalau ada blacklist baik mengaku, sebab bank boleh detect. Kalau anda tak mengaku pun dia boleh detect. Sebab tu dia orang panggil track record. Bila anda tak bayar, dia dah simpan record anda tak bayar. Tak perlu nak tipu orang, tak perlu nak tipu mana-mana pihak bank. Walaupun anda pinjam bank lain akan simpan juga. Contoh CIMB, you pinjam CIMB, you tak bayar CIMB, you cuba nak apply Maybank, tapi CIMB akan bagi tahu Maybank. Diorang ni macam adik-beradik tau. Kau dah cari pasal dengan adik dia, lepas tu kau nak cari pasal dengan abang dia. Memang tak boleh, sebab diorang simpan anda punya track record. So yang kedua, yang penting dalam ni adalah duit dalam bank. First tadi track record kan saya cakap. Yang kedua adalah duit dalam bank, dalam akaun bank. Bila duit tak ada dalam akaun bank, macam mana kita nak buat pinjaman? Mesti ada, make sure ada. Kalau anda pernah nak beli kereta dengan siapa-siapa, anda tanya, bank account saya tak ada payslip lah, tapi macam mana? Dia akan tanya, duit keluar masuk ada tak dalam bank? Maksud dia, duit keluar masuk tu, make sure duit anda kukuh dengan anda nak minta kereta tu, nak beli kereta tu. Contoh macam harga kereta tu bulanan dalam 400. So make sure dalam bulanan dalam akaun bank anda kena ada 1000 lah. Tak kacau 1000 tu, sebab nak bayar 400 tinggal lagi 400 dalam. Betul tak? Jangan duit dalam akaun bank tu hujung bulan tinggal RM20, RM50, RM100, RM400. Duit yang tak logik anda nak bayar bulan tu, memang tak lepas. Susah nak lepas. Nak lepas boleh, tapi ada cara dia. Kalau ikut logik memang tak lepas. Make sure simpan duit dalam bank. Isu kali ni saya nak cerita juga. Banyak, bukan sikit, ramai. Terlalu ramai orang kita yang nak beli kereta, tapi duit tak simpan dalam bank. Saya pun tak tahu kat mana dia simpan duit tu. Ni bukan kisah orang blacklist tau. Ni kisah orang yang tak blacklist. Dia tak blacklist, tapi duit dia tak simpan dalam bank. So kepada sesiapa yang belum simpan duit dalam bank, sila simpan. Sebab itu gila-gila penting untuk anda nak lepaskan anda punya loan. Tak ada track record tadi pun boleh beli kereta, tapi ada cara lain. Tapi kalau duit pun anda tak simpan dalam bank, macam mana bank nak percaya dengan you? For example lah, saya nak tunjuk contoh. Dia macam ni. Macam orang ni, dia jual ayam daging dekat you. Cakap, ini ayam you makan confirm kenyang, daging banyak, sedap apa semua. Tapi ayam tu kurus kering. Ayam tu tulang saja, tak ada daging, tak ada isi. Ada ke orang tu nak beli? Takkan. Macam itulah bank. Bank nak bagi pinjaman dekat anda, tapi anda tak ada simpanan dalam bank. Macam mana anda nak yakinkan bank anda boleh bayar bulan-bulan dekat bank? Fikir sejenak. Fikir. Saya nak tunjuk lagi ragam rakyat Malaysia. Contoh rakyat Malaysia. Make sure anda tak jadi macam ni lah.
dia nak beli kereta. Kereta tu dalam harga 700 sebulan ke 800 sebulan. Tapi dalam akaun bank dia tinggal RM12 ke RM13. Kadang-kadang 400, paling tinggi pun 500. Macam mana nak bayar kereta tu dalam harga 800 sebulan? Faham tak? Dalam akaun ada 1000 pun belum tentu dia boleh lepas. Kadang-kadang kena penjamin. Tapi kenapa dia dengan macam tu begitu yakinnya paksa orang? So kadang-kadang kes macam ni memang susah nak buat. Memang susah nak buat. Yang paling susah tak ada simpanan dalam bank. Itu paling tak boleh buat apa lah. So kesimpulannya, simpanlah duit dalam bank. So ialah track record. Nombor 2 ialah apa? Duit dalam bank. Kita kena simpan duit dalam bank kalau nak buat loan kereta. Nombor 3 ialah blacklist. Okay, saya nak bincang pasal blacklist ni. Blacklist ni bukannya kita blacklist baru boleh beli kereta. Kalau blacklist, kalau nama kita ada blacklist, tak kisahlah Citos ataupun Secris. Anda boleh check lah Citos tu apa, Secris tu apa dekat Google. Kalau saya nak bincang ni memang panjang berjela. Bila ada Citos dan Secris memang tak boleh buat loan. Memang tak boleh. Sebab bila nama kita dah di blacklistkan, anda tak boleh, bank dah tak terima anda untuk buat pinjaman. Sebab anda dah di black, dah disenaraikan hitam atas nama anda. Disebabkan anda tak bayar hutang. So dalam isu blacklist ni macam-macam isu. Kadang-kadang nama dia dipakai oleh orang lain, ataupun dia dipergunakan, ataupun dia sendiri memang tak bayar. So macam-macam cara. Ada yang kesalahan sendiri, ada juga disalahkan orang lain. Disalahkan orang lain, disebabkan salah orang lain, nama dia blacklist. Macam-macam cara. So bila anda blacklist, anda tak boleh buat apply. Macam mana cara sekalipun tak boleh. Tetap tak boleh. Lepas di blacklist, anda akan dimasukkan ke dalam AKPK. Itu AKPK tu dia bayar blacklist lah. Sebab nama dia pernah hampir blacklist kan. Dan AKPK pun, bila nama anda AKPK, anda tak boleh buat loan. Bukan saya cakap, itu prosedur bank. Bank tak terima orang blacklist dan AKPK. Kalau company saya sendiri, senang lah. Saya memang terima semua orang. Sebab apa? Sebab orang nak benda tu, kita jual lah. Tapi ini punya syarat bukan syarat saya letak, tapi bank yang letak. Anda boleh tanya bank lah sebab apa tak boleh. Yang tu memang tak boleh bantu apa. Minta maaf sangat-sangat. Bila nama blacklist memang tak boleh buat apa. Bila duit tak ada simpanan dalam bank pun tak boleh buat apa. So saya nak cerita sikit. Contoh macam orang ni, dia nak beli kereta yang dia tak mampu bayar. Lepas tu dia minta kita tolonglah dia nak beli kereta. So kita cadangkan kereta yang dia mampu, bulan-bulanan dia mampu. Bukannya kita tak nak jual, tak nak bagi kereta yang dia minta tu. Sebab duit dalam akaun dia tak mencukupi untuk dapatkan kereta yang dia nak tu. Okay, so senang example lah. Contoh macam orang kita ni, dia nak beli kereta Ford Ranger. So tak sesuai Ford Ranger tu dengan gaji dalam bank dia. So kita cadangkan lah, abang ni layak Proton Saga ke Azia. Habis kuat pun abang boleh naik Myvi. So dia tak nak. Dia cakap, apa pula saya minat kereta ni. So bersyukurlah bang dapat juga naik kereta. Bayarlah cantik-cantik. Kalau contoh abang nak kereta Ford ni, abang bayarlah bulan-bulan cantik, bagi track record cantik. Cukup 5 tahun track in beli ni, bayar muka tinggi, boleh dah lepas kereta ni. So kebanyakan orang kita macam tu, tak faham lagi macam tu. So ada yang bagus, ada yang macam tu, biasalah kan, lumrah manusia. So anda jangan jadi macam si abang ni dan si kakak ni yang tak sedar diri. Ada yang kita cadang, dia kata okey, dia baru sedar diri. Yang tu bagus.
Yang masalah sekarang yang tak nak sedar diri ni, tolong sedar, ukur baju di badan sendiri. Bukan, kalau boleh, bank nak luluskan semua pinjaman anda. Sebab bank pun bisnes. Kalau anda loan approve, dia orang dapat gaji juga. Tapi masalahnya sekarang, tak boleh lepas dengan gaji anda tu, dengan kereta yang anda minta tu. So, kesimpulan dekat sini, ukur baju di badan sendirilah. Okey, kita berbalik topik yang pertama tadi apa? Track record. Nombor 2. Nombor 2 apa tadi? Ingat balik. Simpan dalam bank. Nombor 3 ialah blacklist. So, ada blacklist, tak boleh minta maaf sangat-sangat. Tak ada duit dalam bank pun minta maaf sangat-sangat. Nombor 4. Selalu orang tanya, apa dokumen yang diperlukan? Ini best cerita dia. So, dokumen yang diperlukan tak sama. Lain individu, lain. Contoh macam kerja kerajaan, paling best sekali untuk buat loan. Bank sangat suka orang kerja kerajaan. Tapi dengan syarat orang kerja kerajaan tu tak high commitment. Maksud saya high commitment tu komitmen tinggi daripada gaji. Contoh gaji dia 3,000, komitmen 4,000. Tak boleh. Yang tu bank tak suka orang kerajaan macam tu. Yang bank suka gaji 3,000, komitmen dia 1,500, 1,500 ke. Okey lah tu. Bank suka lah. Lagi satu dia tak ada blacklist, bank pun suka. Bank pun boleh bantu orang macam tu. Konsep dia macam ni. Nak bank bantu anda, make sure anda bantu diri anda sendiri. So, berbelanjalah dengan bijak. Berbelanja dengan bijak. So, dekat isu ni saya salin satu-satu. Sepanjang saya berkecimpung dalam bidang urus kereta ni, macam-macam soalan. So, yang ni soalan paling popular lah. Paling popular saya nak kupaskan supaya anda dekat luar sana tak jadi macam ni. Prepare siap-siap. Prepare siap-siap, tak jadi macam ni. So, nak beli kereta pun senang, tak ada masalah apa-apa. Lain kali, mulai sekarang subscribe channel ni. Kita nak bantu anda, nak terangkan anda macam mana senang nak lepaskan loan ni lah. Kan saya cakap tadi, dokumen diperlukan kan? Dokumen diperlukan yang untuk kerja kerajaan. Dengar baik-baik. Kerja kerajaan, anda perlukan IC, lesen. IC, lesen, bank statement 3 bulan. Itu saja. IC, lesen, bank statement 3 bulan bagi kerja kerajaan. Untuk askar tentera, dia kenakan bank statement. Ada sebab dia. Saya tak boleh bincang kat sini, kita kena bincang lain. Askar saja yang kena bank statement. Kalau kerja kerajaan lain, selain askar, bank statement tak perlu. Itulah dokumen dia. Untuk kerja swasta pula, IC, lesen, bank statement 3 bulan, payslip 3 bulan dan salinan EPF setahun. EPF KWSP lah. Sama lah dua tu. Kalau tak ada EPF dan KWSP macam mana? PM nombor telefon yang kat bawah ni lah. Tim kami boleh bantu anda. Boleh jawab pun tak ada. Kalau tak ada payslip macam mana? Boleh tanya juga diorang ni. Kalau dapat gaji cash macam mana tak ada payslip? Tak ada payslip. Macam mana? Macam biasa, PM. Okey. Itu untuk kerja swasta. Kalau tak ada lesen pula macam mana? Macam mana? PM juga. Lagi satu, business. Orang bekerja sendiri. Business ni, make sure paling penting sekali ialah IC, lesen. Nombor 2 yang paling penting ialah ni pun sama. Kalau tak ada lesen macam mana? PM. Nombor 3 ialah SSM. Pastikan make sure anda punya SSM ni hidup lah. Jangan bagi yang tamat tempoh. Jangan bagi tamat tempoh. Kalau dalam ni, lagi satu saya geram. Bukan geram apa, semua orang geram lah. Yang berurusan dengan bank ni pun geram.
Bila minta IC lesen bank statement, anda bagi gambar yang kabur, tak bagi gambar full, itu memang cukup geram. Anda nak bagi detail, bagilah nampak sebiji-sebiji nama penuh, nombor IC, bank statement detail. Bagi tangkap gambar dalam gelap, goyang gegar apa semua, tak payahlah. Itu memang susah. Anda download apps, banyak apps yang boleh tangkap gambar bagi okey lah. Untuk dapatkan kualiti dokumen yang cantik, anda boleh download cam scanner. Yang tu banyak bantu kita orang, banyak bantu pihak-pihak office untuk dapatkan gambar-gambar yang jelas dan cantik lah. Balik semula kepada bisnes. Bisnes, siapa yang buat bisnes ataupun kerja sendiri nak IC, lesen, SSM penting. Pastikan SSM tak tamat tempoh macam saya cakap tadi. Lepas tu bank statement 6 bulan. Itu saja. Kalau tak cukup dokumen macam mana? Macam biasa, kita boleh bincang tepi. Okey, dah habis. Sampai di situ saja. Nombor 1 tadi apa? Track record. Nombor 2, duit mesti kena ada dalam bank. Nombor 3 ialah tak blacklist. Nombor 4, dokumen yang diperlukan. So, setakat di sini saja yang saya bincang. So, saya nak kupas soalan yang popular selain yang saya cakap tadi. Soalan popular. Selalu soalan popular. Orang tanya apa? Kalau tak ada lesen, boleh ke beli kereta? Jawapan dia, boleh. Boleh dengan syarat ada combine nama lah. Contoh macam suami tak ada lesen, kita boleh guna dia punya isteri punya lesen. Kalau isteri tak ada lesen, boleh guna ayah isteri punya lesen. Kalau ayah tak ada lesen, mak punya lesen. Kalau tak boleh abang, tak boleh kakak, tak boleh adik. Lesen. Itulah lesen. Ya lesen. Tak lesen boleh buat. Macam tu lah cara dia. Macam tu, tak ada cara lain. Lepas tu soalan yang famous. Orang tanya, dokumen bil api air kena bagi, tak perlu. Anda simpan kat rumah anda, nak laminate, nak tampal kat dinding rumah pun tak ada masalah. Kita tak minta bil api, elektrik, bil unify, kita tak minta. Kita tak minta semua tu. Anda boleh simpan. Dokumen yang kita minta yang saya sebut tadi tu je. Lebih-lebih tak ada. Yang paling penting apa? Duit simpan dalam bank. Jangan blacklist tu. Dua perkara tu kena ingat sampai bila-bila. Lepas tu soalan famous apa nak loan kedai ke nak loan bank? Abang punya kedai ni ada loan kedai tak? Okey, saya nak bezakan loan kedai dengan loan bank. Loan bank kita minta loan dengan bank. Loan kedai kita loan dengan syarikat kereta tu. Ada agensi kereta yang sediakan loan kedai, ada agensi kereta yang sediakan loan bank. Bila loan bank, dia detail. Dia nak tengok kita blacklist atau tak. Kalau loan kedai ni, dia pinjaman kedai. Ada kedai boleh terima blacklist, ada kedai yang tak boleh terima blacklist. Selalu loan kedai dia orang akan ambil muka tinggi. Sebab risiko ambil customer tu. Customer tu boleh lari bila-bila. So kita akan ambil muka tinggi supaya kurangkan risiko kepada kedai. Macam anda lah. Contoh, saya nak bagi contoh. Macam anda. Bagi contoh macam ni macam ni. Contoh anda nak makan. Anda nak makan pagi tu. Macam mana nak cakap? Contoh, anda bayangkan anda tak ada duit nak makan malam. So, siang-siang tu, pagi-pagi tu anda makan banyak-banyak supaya boleh tampung sampai malam. Kalau anda tak makan banyak-banyak, tengah hari dah lembek. Mungkin malam dah pengsan. Macam tu lah. Nak survive syarikat company kereta ni, dia akan ambil muka tinggi kat orang tu supaya risiko, dia tak tanggung risiko orang tu tak boleh bayar kereta dia sebab dia dah ada blacklist. Faham tak? Tak faham? Tak faham juga? Tak faham? Tak faham tak faham, saya nak teruskan yang kedua juga. Soalan yang famous, yang nombor yang lagi satu. Apa lagi soalan famous?
Soalan famous, soalan famous. Anda boleh komen kat bawah ni. Cadangkan tajuk apa yang kita nak kupas. Soalan famous. Tak ada KWSP boleh ke? Boleh. Boleh. Yang penting apa? Ada duit dalam bank. Apa lagi? Apa lagi? Kerja sendiri. SSM tak ada. Boleh ke? Boleh. Asalkan ada duit dalam bank. Apa lagi? Banyaklah soalan. Tapi jangan risau. Anda boleh tanya kat bawah tu. Kami akan jawab. Banyak saya salin dalam buku ni sepanjang saya berkecimpung dalam bidang jual kereta dan bidang dalam bank ni. Yang belum subscribe, apa lagi? Subscribe. Percuma saja. Kalau anda rasa video ni bermanfaat, anda boleh share lah dekat kenalan ke. Okey. Setakat di situ saja video kali ni. Untuk dapatkan video seterusnya, anda boleh subscribe YouTube channel kita dan follow FB page kita lah, Kereta Cantik. Dan jangan lupa, saya pernah lupa apa saya nak cakap. Bersama saya lagi, Zul, dalam Kereta Cantik. Hai, bersama saya lagi, Zul, dalam Kereta Cantik. Biar pantas dengan selamat. Kali ni saya nak bongkar rahsia cara nak beli kereta. Ramai orang yang tak tahu dan belum tahu, yang tahu dan buat-buat tak tahu. Sebelum tu anda boleh tekan button subscribe di bawah yang warna merah tu dan turn on notification biar kita upload video masuk ke anda punya phone. Barulah tak ketinggalan. Lepas tu anda boleh masuk dalam grup Telegram kami. Dalam tu kita bagi tahu info-info yang menarik pasal kereta. Lagi satu, anda boleh follow FB page kami, Kereta Cantik. Pastikan yang official, bukan yang fake account punya. Follow situ. Dah ke belum? Saya masih menunggu lagi anda tekan button subscribe. Kenapa degil sangat? Tekan, free, percuma. Sebab ilmu ni kita ajar dekat channel ini sahaja. Dekat sekolah, dekat silibus sekolah tak pernah ajar dan tak akan ajar. Ilmu yang kita nak bagi secara percuma. Percuma. Okay, dah tekan. Terima kasih. Okay, kita sambung topik kali ni. Kita nak bincang macam mana nak beli kereta daripada A sampai Z. Okay, start. First thing first, anda kena tanya diri anda. Tanya apa? Tanya dah subscribe ke belum? Okay, kita sambung balik lah topik ni. Asyik subscribe kan. Subscribe lah. Okay, kita sambung. Sepanjang saya dalam bidang kereta ni, dalam bidang penjualan kereta, pengurusan kereta ni, banyak dan ramai, terlalu ramai orang tak faham pasal track record. Nombor satu, track record. Track record. Apakah track record tu? Track record tu maknanya sejarah kita. Record kita dengan bank ataupun syarikat kewangan. Contoh, macam kita pernah beli rumah, beli kereta ataupun personal loan dengan bank. So, bila kita buat pinjaman, yang mana-mana satu ni pinjaman dengan bank, kita ada track, kita ada record. Lepas tu yang kedua, selain bank, syarikat pinjaman seperti kredit, Ion, Chinese. Lepas tu banyak lagi lah. Macam contoh kita pernah beli kerusi urut ke. Lepas tu kita pernah pinjam nak beli perabot, nak beli sofa, nak beli apa lagi? Komen kat bawah. Lagi satu, kalau anda ada pertanyaan, permasalahan, anda boleh tanya, jangan malu. Anda tekan je komen kat bawah, percuma saja. Kalau sempat kita reply, kalau tak sempat tim kita reply. Kalau tak sempat juga, tak tahulah. Okay, kita sambung balik. Track record. Bila ada track record tu, lagi mudah kita nak buat pinjaman dekat mana-mana bank. Kalau kita ada, dengan syarat, dengar ni syarat dia. Dengan syarat
anda bayar dengan cantik. Bukannya tak bayar, bukannya ada tunggakan. Bila ada tunggakan, menyusahkan anda untuk melepaskan loan kereta. So topik kali ni saya nak bincangkan pasal orang nak beli kereta secara ansuran bulanan, bukan secara cash. Cash next topik, lain topik. Tak sembang tak apa sebab dia beli cash. Ini pasal nak beli hutang. Bila kita nak berhutang dengan bank nak tengok kita punya kukuh. Bank tak nak tahu orang tu tak kukuh. Bila tak kukuh, susah nak apply, susah nak dapat pinjaman bank tu lah. Bila susah nak dapat pinjaman bank, kereta pun susah nak dapat. Ramai orang kita tak faham dengan track record ni, dengan pinjaman bank ni. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab orang kita ingat kalau kita tak ada buat pinjaman, kita mudah nak dapat loan, mudah nak buat pinjaman dengan bank. Tapi hakikatnya, bank nak tengok track record. Semakin orang tu ada track record, semakin mudahlah dia nak dapat pinjaman daripada bank. Maksud dia, kita pinjam, kena bayar dengan cantik. Bukan pinjam tak bayar. Bila pinjam tak bayar, anda akan kena SA, Special Attention. Ataupun yang paling ditakuti semua orang ialah blacklist. Bila anda blacklist, mana-mana pinjaman anda tak boleh buat melalui bank. Sebab nama anda dah di blacklist. Itulah bahayanya kalau pinjam tak nak bayar. Ataupun pinjam tak bayar. Ataupun adalah macam-macam permasalahan lah. Kalau orang kat Malaysia ni pasal blacklist ni, kadang tak salah dia pun kena blacklist. Macam-macam. So, dalam topik ni, saya nak tekankan isu, pastikan anda ada track record nak buat pinjaman bank. Tak ada track record, boleh bincang bab lain lah. Boleh juga beli kereta kalau tak ada track record. Tapi dia punya proses dia tak sama macam orang yang ada track record, bayar cantik, lagi senang. Kalau anda tak ada, boleh juga beli. Bukan orang kata tak boleh. Boleh. Tapi prosedur dia susah sikit lah berbanding orang yang dah ada track record. So far, anda faham tak setakat ni track record bank atau pinjaman? Okey, saya nak cerita sikit lah kisah ni. Kisah sepanjang saya buat pasal kereta ni lah, bidang kereta ni kan, bidang automotif ni. Sepanjang saya dalam berkecimpung dalam bidang ni lah. Kebanyakan ada yang sampai sanggup menipu. Yang dia tak mengaku, kata dia tu blacklist. Jadi kesimpulannya kat sini, anda kalau ada blacklist, baik mengaku. Sebab bank boleh detect. Kalau anda tak mengaku pun dia boleh detect. Sebab tu dia orang panggil track record. Bila anda tak bayar, dia dah simpan record anda tak bayar. Tak perlu nak tipu orang, tak perlu nak tipu mana-mana pihak bank. Walaupun anda pinjam bank lain akan simpan juga. Contoh CIMB, you pinjam CIMB, you tak bayar CIMB, you cuba nak apply Maybank, tapi CIMB akan bagi tahu Maybank. Diorang ni macam adik-beradik tau. Kau dah cari pasal dengan adik dia, lepas tu kau nak cari pasal dengan abang dia. Memang tak boleh. Sebab diorang simpan anda punya track record. So yang kedua, yang penting dalam ni adalah duit dalam bank. First tadi track record kan saya cakap. Yang kedua adalah duit dalam bank, dalam akaun bank. Bila duit tak ada dalam akaun bank, macam mana kita nak buat pinjaman? Mesti ada, make sure ada. Kalau anda pernah nak beli kereta dengan siapa-siapa, anda tanya, bank account saya tak ada payslip lah, tapi macam mana, dia akan tanya, duit keluar masuk ada tak dalam bank? Maksud dia, duit keluar masuk tu, make sure duit anda kukuh dengan anda nak minta kereta tu, nak beli kereta tu. Contoh macam harga kereta tu bulanan dalam 400. So make sure dalam bulanan dalam akaun bank anda kena ada 1000 lah. Tak kacau 1000 tu, sebab nak bayar 400 tinggal lagi 400 dalam. Betul tak? Jangan duit dalam akaun bank tu hujung bulan tinggal RM20, RM50, RM100, RM400. Duit yang tak logik anda nak bayar bulan tu, memang tak lepas. Susah nak lepas. Nak lepas boleh, tapi ada cara dia.
Kalau ikut logik memang tak lepas. Make sure simpan duit dalam bank. Isu kali ni saya nak cerita juga. Banyak, bukan sikit, ramai. Terlalu ramai orang kita yang nak beli kereta tapi duit tak simpan dalam bank. Saya pun tak tahu kat mana dia simpan duit tu. Ni bukan kisah orang blacklist tau. Ni kisah orang yang tak blacklist. Dia tak blacklist tapi duit dia tak simpan dalam bank. So kepada sesiapa yang belum simpan duit dalam bank, sila simpan. Sebab itu gila penting untuk anda nak lepaskan anda punya loan. Tak ada track record tadi pun boleh beli kereta, tapi ada cara lain. Tapi kalau duit pun anda tak simpan dalam bank, macam mana bank nak percaya dengan you? For example lah, saya nak tunjuk contoh. Dia macam ni. Macam orang ni, dia jual ayam daging dekat you. Cakap, ini ayam you makan confirm kenyang, daging banyak, sedap apa semua. Tapi ayam tu kurus kering. Ayam tu tulang saja, tak ada daging, tak ada isi. Ada ke orang tu nak beli? Tak kan? Macam itulah bank. Bank nak bagi pinjaman dekat anda, tapi anda tak ada simpanan dalam bank. Macam mana anda nak yakinkan bank anda boleh bayar bulan-bulan dekat bank? Fikir sejenak. Fikir. Saya nak tunjuk lagi ragam rakyat Malaysia. Contoh rakyat Malaysia. Make sure anda tak jadi macam ni lah. Dia nak beli kereta. Kereta tu dalam harga 700 sebulan ke 800 sebulan. Tapi dalam akaun bank dia tinggal RM12 ke RM13. Kadang-kadang 400, paling tinggi pun 500. Macam mana nak bayar kereta tu dalam harga 800 sebulan? Faham tak? Dalam akaun ada 1000 pun belum tentu dia boleh lepas. Kadang-kadang kena penjamin. Tapi kenapa dia dengan macam tu begitu yakinnya paksa orang? So kadang-kadang kes macam ni memang susah nak buat. Memang susah nak buat. Yang paling susah tak ada simpanan dalam bank. Itu paling tak boleh buat apa lah. So kesimpulannya, simpanlah duit dalam bank. So ialah track record. Nombor 2 ialah apa? Duit dalam bank. Kita kena simpan duit dalam bank kalau nak buat loan kereta. Nombor 3 ialah blacklist. Okey, saya nak bincang pasal blacklist ni. Blacklist ni bukannya kita blacklist baru boleh beli kereta. Kalau blacklist, kalau nama kita ada blacklist, tak kisahlah Citos ataupun Secris. Anda boleh check lah Citos tu apa, Secris tu apa dekat Google. Kalau saya nak bincang ni memang panjang berjela. Bila ada Citos dan Secris memang tak boleh buat loan. Memang tak boleh. Sebab bila nama kita dah di blacklistkan, anda tak boleh, bank dah tak terima anda untuk buat pinjaman. Sebab anda dah di black, dah disenaraikan hitam atas nama anda. Disebabkan anda tak bayar hutang. So dalam isu blacklist ni macam-macam isu. Kadang-kadang nama dia dipakai oleh orang lain, ataupun dia dipergunakan, ataupun dia sendiri memang tak bayar. So macam-macam cara. Ada yang kesalahan sendiri, ada juga disalahkan orang lain. Disalahkan orang lain. Disebabkan salah orang lain, nama dia blacklist. Macam-macam cara. So bila anda blacklist, anda tak boleh buat apply. Macam mana cara sekalipun tak boleh. Tetap tak boleh. Lepas di blacklist, anda akan dimasukkan ke dalam AKPK. Itu AKPK tu dia bayar blacklist lah. Sebab nama dia pernah hampir blacklist kan. Dan AKPK pun, bila nama anda AKPK, anda tak boleh buat loan. Bukan saya cakap, itu prosedur bank. Bank tak terima orang blacklist dan AKPK. Kalau company saya sendiri, senang lah. Saya memang terima semua orang. Sebab apa? Sebab orang nak benda tu, kita jual lah. Tapi ini punya syarat bukan syarat saya letak, tapi bank yang letak. Anda boleh tanya bank lah sebab apa tak boleh. Yang tu memang tak boleh bantu apa. Minta maaf sangat-sangat. Bila nama blacklist memang tak boleh buat apa. Bila duit tak ada simpanan dalam bank pun tak boleh buat apa.
So saya nak cerita sikit. Contoh macam orang ni, dia nak beli kereta yang dia tak mampu bayar. Lepas tu dia minta kita tolonglah dia nak beli kereta. So kita cadangkan kereta yang dia mampu, bulan-bulanan dia mampu. Bukannya kita tak nak jual, tak nak bagi kereta yang dia minta tu. Sebab duit dalam akaun dia tak mencukupi untuk dapatkan kereta yang dia nak tu. Okay, so senang example lah. Contoh macam orang kita ni, dia nak beli kereta Ford, Ford Ranger. So tak sesuai Ford Ranger tu dengan gaji dalam bank dia. So kita cadangkan lah, abang ni layak Proton Saga ke Azia. Habis squad pun abang boleh naik Myvi. So dia tak nak. Dia cakap, apa pula saya minat kereta ni. So bersyukurlah bang dapat juga naik kereta. Bayarlah cantik-cantik. Kalau contoh abang nak kereta Ford ni, abang bayarlah bulan-bulan cantik, bagi track record cantik. Cukup 5 tahun trade in beli ni, bayar muka tinggi, boleh dah lepas kereta ni. So kebanyakan orang kita macam tu, tak faham lagi macam tu. So ada yang bagus, ada yang macam tu, biasalah kan, lumrah manusia. So anda jangan jadi macam si abang ni dan si kakak ni yang tak sedar diri. Ada yang kita cadang, dia kata okey, dia baru sedar diri. Yang tu bagus. Yang masalah sekarang yang tak nak sedar diri ni, tolong sedar, ukur baju di badan sendiri. Bukan, kalau boleh, bank nak luluskan semua pinjaman anda. Sebab bank pun bisnes. Kalau anda loan approve, dia orang dapat gaji juga. Tapi masalahnya sekarang, tak boleh lepas dengan gaji anda tu, dengan kereta yang anda minta tu. So kesimpulan dekat sini, ukur baju di badan sendirilah. Okay, kita berbalik topik yang pertama tadi apa? Track record. Nombor 2 apa tadi? Ingat balik. Simpan dalam bank. Nombor 3 ialah blacklist. So ada blacklist, tak boleh minta maaf sangat-sangat. Tak ada duit dalam bank pun minta maaf sangat-sangat. Nombor 4, selalu orang tanya, apa dokumen yang diperlukan? Ini best cerita dia. So dokumen yang diperlukan tak sama, lain individu lain. Contoh macam kerja kerajaan, paling best sekali untuk buat loan. Bank sangat suka orang kerja kerajaan. Tapi dengan syarat orang kerja kerajaan tu tak high commitment. Maksud saya high commitment tu komitmen tinggi daripada gaji. Contoh gaji dia 3,000, komitmen 4,000. Tak boleh. Yang tu bank tak suka orang kerajaan macam tu. Yang bank suka gaji 3,000, komitmen dia 1,500 ke. Okey lah tu, bank suka lah. Lagi satu dia tak ada blacklist, bank pun suka. Bank pun boleh bantu orang macam tu. Konsep dia macam ni. Nak bank bantu anda, make sure anda bantu diri anda sendiri. So berbelanjalah dengan bijak. Berbelanja dengan bijak. So dekat isu ni saya salin satu-satu. Sepanjang saya berkecimpung dalam bidang urus kereta ni, macam-macam soalan. So yang ni soalan paling popular lah. Paling popular saya nak kupaskan supaya anda dekat luar sana tak jadi macam ni. Prepare siap-siap. Prepare siap-siap, tak jadi macam ni. So nak beli kereta pun senang, tak ada masalah apa-apa. Lain kali, mulai sekarang subscribe channel ni. Kita nak bantu anda, nak terangkan anda macam mana senang nak lepaskan loan ni lah. Kan saya cakap tadi, dokumen diperlukan kan. Dokumen diperlukan yang untuk kerja kerajaan. Dengar baik-baik. Kerja kerajaan, anda perlukan IC, lesen. IC, lesen, bank statement 3 bulan. Itu saja. IC, lesen, bank statement 3 bulan bagi kerja kerajaan. Untuk askar tentera, dia kenakan bank statement. Ada sebab dia. Saya tak boleh bincang kat sini, kita kena bincang lain. Askar saja yang kena bank statement. Kalau kerja kerajaan lain, selain askar, bank statement tak perlu.
Itulah dokumen dia. Untuk kerja swasta pula, IC, lesen, bank statement 3 bulan, payslip 3 bulan dan salinan EPF setahun. Setahun EPF KWSP lah. Sama lah dua tu. Kalau tak ada EPF dan KWSP macam mana? Macam mana? PM nombor telefon yang kat bawah ni lah. Tim kami boleh bantu anda. Boleh jawab pun tak ada. Kalau tak ada payslip macam mana? Boleh tanya juga diorang ni. Kalau dapat gaji cash macam mana tak ada payslip? Tak ada payslip. Macam mana? Macam biasa, PM. Okey. Itu untuk kerja swasta. Kalau tak ada lesen pula macam mana? Macam mana? PM juga. Lagi satu, business. Orang bekerja sendiri. Business ni, make sure paling penting sekali ialah IC, lesen. Nombor 2 yang paling penting ialah ni pun sama. Kalau tak ada lesen macam mana? PM. Nombor 3 ialah SSM. Pastikan make sure anda punya SSM ni hidup lah. Jangan bagi yang tamat tempoh. Jangan bagi tamat tempoh. Kalau dalam ni, lagi satu saya geram. Bukan geram apa, semua orang geram lah. Yang berurusan dengan bank ni pun geram. Bila minta IC, lesen, bank statement, anda bagi gambar yang kabur. Tak bagi gambar full. Itu memang cukup geram. Anda nak bagi detail, bagilah nampak sebiji-sebiji nama penuh, nombor IC, bank statement detail. Bagi tangkap gambar dalam gelap, goyang gegar apa semua. Tak payahlah. Itu memang susah. Anda download apps, banyak apps yang boleh tangkap gambar bagi okey lah. Untuk dapatkan kualiti dokumen yang cantik, anda boleh download cam scanner. Yang tu banyak bantu kita orang, banyak bantu pihak-pihak office untuk dapatkan gambar-gambar yang jelas dan cantik lah. Balik semula kepada business. Business, siapa yang buat business ataupun kerja sendiri nak IC, lesen, SSM penting. Pastikan SSM tak tamat tempoh macam saya cakap tadi. Lepas tu bank statement 6 bulan. Itu saja. Kalau tak cukup dokumen macam mana? Macam biasa, kita boleh bincang tepi. Okey, dah habis. Sampai di situ saja. Nombor 1 tadi apa? Track record. Nombor 2, duit mesti kena ada dalam bank. Nombor 3 ialah tak blacklist. Nombor 4, dokumen yang diperlukan. So, setakat di sini saja yang saya bincang. So, saya nak kupas soalan yang popular selain yang saya cakap tadi. Soalan popular. Selalu soalan popular. Orang tanya apa? Kalau tak ada lesen, boleh ke beli kereta? Jawapan dia, boleh. Boleh dengan syarat ada combine nama lah. Contoh macam suami tak ada lesen, kita boleh guna dia punya isteri punya lesen. Kalau isteri tak ada lesen, boleh guna ayah isteri punya lesen. Kalau ayah tak ada lesen, mak punya lesen. Kalau tak boleh abang, tak boleh kakak, tak boleh adik. Lesen. Itulah lesen. Ya lesen. Tak lesen boleh buat. Macam tu lah cara dia. Macam tu, tak ada cara lain. Lepas tu soalan yang famous. Orang tanya, dokumen bil api air kena bagi, tak perlu. Anda simpan lah kat rumah anda, nak laminate, nak tampal kat dinding rumah pun tak ada masalah. Kita tak minta bil api, elektrik, bil Unify, kita tak minta. Kita tak minta semua tu. Anda boleh simpan. Dokumen yang kita minta yang saya sebut tadi tu je. Lebih-lebih tak ada. Yang paling penting apa? Duit simpan dalam bank. Jangan blacklist tu. Dua perkara tu kena ingat sampai bila-bila. Lepas tu soalan famous apa nak loan kedai ke nak loan bank? Abang punya kedai ni ada loan kedai tak? Okey, saya nak bezakan loan kedai dengan loan bank. Loan bank kita minta loan dengan bank. Loan kedai kita loan dengan syarikat kereta tu. Ada agensi kereta yang sediakan loan kedai, ada agensi kereta yang sediakan loan bank. Bila loan bank, dia detail. Dia nak tengok kita blacklist atau tak. Kalau loan kedai ni, dia pinjaman kedai,
Ada kedai boleh terima blacklist, ada kedai yang tak boleh terima blacklist. Selalu loan kedai dia orang akan ambil muka tinggi sebab risiko ambil customer tu. Customer tu boleh lari bila-bila. So kita akan ambil muka tinggi supaya kurangkan risiko kepada kedai. Macam anda lah. Contoh, saya nak bagi contoh. Macam anda. Nak bagi contoh macam ni macam ni. Contoh anda nak makan. Anda nak makan pagi tu. Macam mana nak cakap? Contoh, anda bayangkan anda tak ada duit nak makan malam. So, siang-siang tu, pagi-pagi tu anda makan banyak-banyak supaya boleh tampung sampai malam. Kalau anda tak makan banyak-banyak, tengah hari dah lembek, mungkin malam dah pengsan. Macam tu lah. Nak survive syarikat company kereta ni, dia akan ambil muka tinggi kat orang tu supaya risiko, dia tak tanggung risiko orang tu tak boleh bayar kereta dia sebab dia dah ada blacklist. Faham tak? Tak faham? Tak faham juga? Tak faham? Tak faham tak faham, saya nak teruskan yang kedua juga. Soalan yang famous, yang nombor yang lagi satu. Apa lagi soalan famous? Soalan famous. Anda boleh komen kat bawah ni. Cadangkan tajuk apa yang kita nak kupas. Soalan famous. Tak ada KWSP boleh ke? Boleh. Boleh. Yang penting apa? Ada duit dalam bank. Apa lagi? Kerja sendiri. SSM tak ada. Boleh ke? Boleh. Asalkan ada duit dalam bank. Apa lagi? Banyaklah soalan. Tapi jangan risau, anda boleh tanya kat bawah tu. Kami akan jawab. Banyak saya salin dalam buku ni sepanjang saya berkecimpung dalam bidang jual kereta dan bidang dalam bank ni. Yang belum subscribe, apa lagi? Subscribe. Percuma saja. Kalau anda rasa video ni bermanfaat, anda boleh share lah dekat kenalan ke. Okey. Setakat di situ saja video kali ni. Untuk dapatkan video seterusnya, anda boleh subscribe YouTube channel kita dan follow FB page kita lah, Kereta Cantik. Dan jangan lupa, saya pernah lupa apa saya nak cakap. Bersama saya lagi, Zul, dalam Kereta Cantik. Hai, bersama saya lagi, Zul, dalam Kereta Cantik. Biar pantas dengan selamat. Kali ni saya nak bongkar rahsia cara nak beli kereta. Ramai orang yang tak tahu dan belum tahu, yang tahu dan buat-buat tak tahu. Sebelum tu anda boleh tekan button subscribe di bawah yang warna merah tu dan turn on notification biar kita upload video masuk ke anda punya phone. Barulah tak ketinggalan. Lepas tu anda boleh masuk dalam grup Telegram kami. Dalam tu kita bagi tahu info-info yang menarik pasal kereta. Lagi satu, anda boleh follow FB page kami, Kereta Cantik. Pastikan yang official, bukan yang fake account punya. Follow situ. Dah ke belum? Saya masih menunggu lagi anda tekan button subscribe. Kenapa degil sangat? Tekan, free, percuma. Sebab ilmu ni kita ajar dekat channel ini sahaja. Dekat sekolah, dekat silibus sekolah tak pernah ajar dan tak akan ajar. Ilmu yang kita nak bagi secara percuma. Percuma. Okay, dah tekan. Terima kasih. Okay, kita sambung. Topik kali ni kita nak bincang macam mana nak beli kereta daripada A sampai Z. Okay, start. First thing first, anda kena tanya diri anda. Tanya apa? Tanya dah subscribe ke belum? Okay, kita sambung balik lah topik ni. Asyik subscribe kan. Subscribe lah. Okay, kita sambung.
Sepanjang saya dalam bidang kereta ni, dalam bidang penjualan kereta, pengurusan kereta ni, banyak dan ramai, terlalu ramai orang tak faham pasal track record. Nombor satu, track record. Track record. Apakah track record tu? Track record tu maknanya sejarah kita. Record kita dengan bank ataupun syarikat kewangan. Contoh, macam kita pernah beli rumah, beli kereta ataupun personal loan dengan bank. So, bila kita buat pinjaman, yang mana-mana satu ni pinjaman dengan bank, kita ada track, kita ada record. Lepas tu yang kedua, selain bank, syarikat pinjaman seperti kredit, Ion, Chinese. Lepas tu banyak lagi lah. Macam contoh kita pernah beli kerusi urut ke. Lepas tu kita pernah pinjam nak beli perabot, nak beli sofa, nak beli apa lagi? Komen kat bawah. Lagi satu, kalau anda ada pertanyaan, permasalahan, anda boleh tanya, jangan malu. Anda tekan je komen kat bawah, percuma saja. Kalau sempat kita reply, kalau tak sempat tim kita reply. Kalau tak sempat juga, tak tahulah. Okey, kita sambung balik. Track record. Bila ada track record tu, lagi mudah kita nak buat pinjaman dekat mana-mana bank. Kalau kita ada, dengan syarat, dengar ni syarat dia. Dengan syarat anda bayar dengan cantik. Bukannya tak bayar, bukannya ada tunggakan. Bila ada tunggakan, menyusahkan anda untuk melepaskan loan kereta. So, topik kali ni saya nak bincangkan pasal orang nak beli kereta secara ansuran bulanan, bukan secara cash. Cash, next topik, lain topik. Tak sembang pun tak apa sebab dia beli cash. Ini pasal nak beli hutang. Bila kita nak berhutang dengan bank, bank nak tengok kita punya kukuh. Bank tak nak tahu orang tu tak kukuh. Bila tak kukuh, susah nak apply, susah nak dapat pinjaman bank tu lah. Bila susah nak dapat pinjaman bank, kereta pun susah nak dapat. Ramai orang kita tak faham dengan track record ni, dengan pinjaman bank ni. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab orang kita ingat, kalau kita tak ada buat pinjaman, kita mudah nak dapat loan, mudah nak buat pinjaman dengan bank. Tapi hakikatnya, bank nak tengok track record. Semakin orang tu ada track record, semakin mudahlah dia nak dapat pinjaman daripada bank. Maksud dia, kita pinjam, kena bayar dengan cantik. Bukan pinjam tak bayar. Bila pinjam tak bayar, anda akan kena SA, Special Attention, ataupun yang paling ditakuti semua orang ialah blacklist. Bila anda blacklist, mana-mana pinjaman anda tak boleh buat melalui bank. Sebab nama anda dah di blacklist. Itulah bahayanya kalau pinjam tak nak bayar, ataupun pinjam tak bayar, ataupun adalah macam-macam permasalahan lah. Kalau orang kat Malaysia ni pasal blacklist ni, kadang tak salah dia pun kena blacklist. Macam-macam. So, dalam topik ni, saya nak tekankan isu, pastikan anda ada track record nak buat pinjaman bank. Tak ada track record, boleh bincang bab lain lah. Boleh juga beli kereta kalau tak ada track record. Tapi dia punya proses dia tak sama macam orang yang ada track record, bayar cantik, lagi senang. Kalau anda tak ada, boleh juga beli. Bukan orang kata tak boleh. Boleh. Tapi prosedur dia susah sikit lah berbanding orang yang dah ada track record. So far, anda faham tak setakat ni track record bank atau pinjaman? Okey, saya nak cerita sikit lah kisah ni. Kisah sepanjang saya buat pasal kereta ni lah. Bidang kereta ni kan. Bidang automotif ni. Sepanjang saya dalam berkecimpung dalam bidang ni lah. Kebanyakan ada yang sampai sanggup menipu. Yang dia tak mengaku, kata dia tu blacklist. Jadi kesimpulannya kat sini, anda kalau ada blacklist, baik mengaku. Sebab bank boleh detect. Kalau anda tak mengaku pun dia boleh detect. Sebab tu dia orang panggil track record. Bila anda tak bayar, dia dah simpan record anda tak bayar. Tak perlu nak tipu orang, tak perlu nak tipu mana-mana pihak bank. Walaupun anda pinjam bank lain akan simpan juga. Contoh CIMB. You pinjam CIMB,
you tak bayar CIMB, you cuba nak apply Maybank, tapi CIMB akan bagi tahu Maybank. Diorang ni macam adik-beradik tau. Kau dah cari pasal dengan adik dia, lepas tu kau nak cari pasal dengan abang dia. Memang tak boleh. Sebab diorang simpan anda punya track record. So yang kedua, yang penting dalam ni adalah duit dalam bank. First tadi track record kan saya cakap. Yang kedua adalah duit dalam bank, dalam account bank. Bila duit tak ada dalam account bank, macam mana kita nak buat pinjaman? Mesti ada, make sure ada. Kalau anda pernah nak beli kereta dengan siapa-siapa, anda tanya, bank account saya tak ada payslip lah, tapi macam mana, dia akan tanya, duit keluar masuk ada tak dalam bank? Maksud dia, duit keluar masuk tu, make sure duit anda kukuh dengan anda nak minta kereta tu, nak beli kereta tu. Contoh macam harga kereta tu bulanan dalam 400. So make sure dalam bulanan dalam akaun bank anda kena ada 1000 lah. Tak kacau 1000 tu, sebab nak bayar 400 tinggal lagi 400 dalam. Betul tak? Jangan duit dalam akaun bank tu hujung bulan tinggal RM20, RM50, RM100, RM400. Duit yang tak logik anda nak bayar bulan tu, memang tak lepas. Susah nak lepas. Nak lepas boleh, tapi ada cara dia. Kalau ikut logik memang tak lepas. Make sure simpan duit dalam bank. Isu kali ni saya nak cerita juga. Banyak, bukan sikit, ramai. Terlalu ramai orang kita yang nak beli kereta tapi duit tak simpan dalam bank. Saya pun tak tahu kat mana dia simpan duit tu. Ni bukan kisah orang blacklist tau. Ni kisah orang yang tak blacklist. Dia tak blacklist, tapi duit dia tak simpan dalam bank. So, kepada sesiapa yang belum simpan duit dalam bank, sila simpan. Sebab itu gila-gila penting untuk anda nak lepaskan anda punya loan. Tak ada track record tadi pun boleh beli kereta, tapi ada cara lain. Tapi kalau duit pun anda tak simpan dalam bank, macam mana bank nak percaya dengan you? For example lah, saya nak tunjuk contoh. Dia macam ni. Macam orang ni, dia jual ayam daging dekat you. Cakap, ini ayam, you makan confirm kenyang, daging banyak, sedap apa semua. Tapi ayam tu kurus kering. Ayam tu tulang saja, tak ada daging, tak ada isi. Ada ke orang tu nak beli? Tak kan? Macam itulah bank. Bank nak bagi pinjaman dekat anda, tapi anda tak ada simpanan dalam bank. Macam mana anda nak yakinkan bank anda boleh bayar bulan-bulan dekat bank? Fikir sejenak. Fikir. Saya nak tunjuk lagi ragam rakyat Malaysia. Contoh rakyat Malaysia. Make sure anda tak jadi macam ni lah. Dia nak beli kereta. Kereta tu dalam harga 700 sebulan ke 800 sebulan. Tapi dalam akaun bank dia tinggal RM12 ke RM13. Kadang-kadang 400, paling tinggi pun 500. Macam mana nak bayar kereta tu dalam harga 800 sebulan? Faham tak? Dalam akaun ada 1000 pun belum tentu dia boleh lepas. Kadang-kadang kena penjamin. Tapi kenapa dia dengan macam tu begitu yakinnya paksa orang? So kadang-kadang kes macam ni memang susah nak buat. Memang susah nak buat. Yang paling susah tak ada simpanan dalam bank. Itu paling tak boleh buat apa lah. So kesimpulannya, simpanlah duit dalam bank. So ialah track record. Nombor 2 ialah apa? Duit dalam bank. Kita kena simpan duit dalam bank kalau nak buat loan kereta. Nombor 3 ialah blacklist. Okey, saya nak bincang pasal blacklist ni. Blacklist ni bukannya kita blacklist baru boleh beli kereta. Kalau blacklist, kalau nama kita ada blacklist, tak kisahlah Citos ataupun Secris. Anda boleh cek lah Citos tu apa, Secris tu apa dekat Google. Kalau saya nak bincang ni memang panjang berjela. Bila ada Citos dan Secris, memang tak boleh buat loan. Memang tak boleh. Sebab bila nama kita dah di blacklistkan, anda tak boleh, bank dah tak terima anda untuk buat pinjaman. Sebab anda dah di black, dah disenaraikan hitam.
atas nama anda disebabkan anda tak bayar hutang. So dalam isu blacklist ni macam-macam isu. Kadang-kadang nama dia dipakai oleh orang lain, ataupun dia dipergunakan, ataupun dia sendiri memang tak bayar. So macam-macam cara. Ada yang kesalahan sendiri, ada juga disalahkan orang lain. Disalahkan orang lain, disebabkan salah orang lain, nama dia blacklist. Macam-macam cara. So bila anda blacklist, anda tak boleh buat apply macam mana cara sekalipun, tak boleh, tetap tak boleh. Lepas di blacklist, anda akan dimasukkan ke dalam AKPK. Itu AKPK tu dia bayar blacklist lah, sebab nama dia pernah hampir blacklist kan. Dan AKPK pun, bila nama anda AKPK, anda tak boleh buat loan. Bukan saya cakap, itu prosedur bank. Bank tak terima orang blacklist dan AKPK. Kalau company saya sendiri, senang lah. Saya memang terima semua orang. Sebab apa? Sebab orang nak benda tu, kita jual lah. Tapi ini punya syarat bukan syarat saya letak, tapi bank yang letak. Anda boleh tanya bank lah sebab apa tak boleh. Yang tu memang tak boleh bantu apa. Minta maaf sangat-sangat. Bila nama blacklist memang tak boleh buat apa. Bila duit tak ada simpanan dalam bank pun tak boleh buat apa. So saya nak cerita sikit. Contoh macam orang ni, dia nak beli kereta yang dia tak mampu bayar. Lepas tu dia minta kita tolonglah dia nak beli kereta. So kita cadangkan kereta yang dia mampu, bulan-bulanan dia mampu. Bukannya kita tak nak jual, tak nak bagi kereta yang dia minta tu. Sebab duit dalam akaun dia tak mencukupi untuk dapatkan kereta yang dia nak tu. Okay, so senang example lah. Contoh macam orang kita ni, dia nak beli kereta Ford, Ford Ranger. So tak sesuai Ford Ranger tu dengan gaji dalam bank dia. So kita cadangkan lah, abang ni layak Proton Saga ke Azia. Habis kuat pun abang boleh naik Myvi. So dia tak nak. Dia cakap, apa pula saya minat kereta ni. So bersyukurlah bang dapat juga naik kereta. Bayarlah cantik-cantik. Kalau contoh abang nak kereta Ford ni, abang bayarlah bulan-bulan cantik, bagi track record cantik. Cukup 5 tahun track in beli ni, bayar muka tinggi, boleh dah lepas kereta ni. So kebanyakan orang kita macam tu, tak faham lagi macam tu. So ada yang bagus, ada yang macam tu, biasalah kan, lumrah manusia. So anda jangan jadi macam si abang ni dan si kakak ni yang tak sedar diri. Ada yang kita cadang, dia kata okey, dia baru sedar diri. Yang tu bagus. Yang masalah sekarang yang tak nak sedar diri ni, tolong sedar, ukur baju di badan sendiri. Bukan, kalau boleh, bank nak luluskan semua pinjaman anda. Sebab bank pun bisnes. Kalau anda loan approve, dia orang dapat gaji juga. Tapi masalahnya sekarang, tak boleh lepas dengan gaji anda tu, dengan kereta yang anda minta tu. So kesimpulan dekat sini, ukur baju di badan sendirilah. Okay, kita berbalik topik yang pertama tadi apa? Track record. Nombor 2 apa tadi? Ingat balik. Simpan dalam bank. Nombor 3 ialah blacklist. So ada blacklist, tak boleh minta maaf sangat-sangat. Tak ada duit dalam bank pun minta maaf sangat-sangat. Nombor 4, selalu orang tanya, apa dokumen yang diperlukan? Ini best cerita dia. So dokumen yang diperlukan tak sama, lain individu lain. Contoh macam kerja kerajaan, paling best sekali untuk buat loan. Bank sangat suka orang kerja kerajaan. Tapi dengan syarat orang kerja kerajaan tu tak high commitment. Maksud saya high commitment tu komitmen tinggi daripada gaji. Contoh gaji dia 3,000, komitmen 4,000. Tak boleh. Yang tu bank tak suka orang kerajaan macam tu. Yang bank suka gaji 3,000, komitmen dia 1,500 ke. Okey lah tu, bank suka lah. Lagi satu dia tak ada blacklist, bank pun suka. Bank pun boleh bantu orang macam tu. Konsep dia macam ni.
nak bank bantu anda, make sure anda bantu diri anda sendiri. So, berbelanjalah dengan bijak. Ya, berbelanja dengan bijak. So, dekat isu ni saya salin satu-satu. Sepanjang saya berkecimpung dalam bidang urus kereta ni, macam-macam soalan. So, yang ni soalan paling popular lah. Paling popular saya nak kupaskan, supaya anda dekat luar sana tak jadi macam ni. Prepare siap-siap. Prepare siap-siap, tak jadi macam ni. So, nak beli kereta pun senang, tak ada masalah apa-apa. Lain kali, mulai sekarang subscribe channel ni. Kita nak bantu anda, nak terangkan anda macam mana senang nak lepaskan loan ni lah. Kan saya cakap tadi, dokumen diperlukan kan? Dokumen diperlukan yang untuk kerja kerajaan. Dengar baik-baik. Kerja kerajaan, anda perlukan IC, lesen. IC, lesen, bank statement 3 bulan. Itu saja. IC, lesen, bank statement 3 bulan bagi kerja kerajaan. Untuk askar tentera, dia kenakan bank statement. Ada sebab dia. Saya tak boleh bincang kat sini, kita kena bincang lain. Askar saja yang kena bank statement. Kalau kerja kerajaan lain, selain askar, bank statement tak perlu. Itulah dokumen dia. Untuk kerja swasta pula, IC, lesen, bank statement 3 bulan, payslip 3 bulan dan salinan EPF setahun. EPF KWSP lah. Sama lah dua tu. Kalau tak ada EPF dan KWSP macam mana? PM nombor telefon yang kat bawah ni lah. Tim kami boleh bantu anda. Boleh jawab pun tak ada. Kalau tak ada payslip macam mana? Boleh tanya juga diorang ni. Kalau dapat gaji cash macam mana tak ada payslip? Tak ada payslip. Macam mana? Macam biasa, PM. Okey. Itu untuk kerja swasta. Kalau tak ada lesen pula macam mana? Macam mana? PM juga. Lagi satu, business. Orang bekerja sendiri. Business ni, make sure paling penting sekali ialah IC, lesen. Nombor 2 yang paling penting ialah ni pun sama. Kalau tak ada lesen macam mana? PM. Nombor 3 ialah SSM. Pastikan make sure anda punya SSM ni hidup lah. Jangan bagi yang tamat tempoh. Jangan bagi tamat tempoh. Kalau dalam ni, lagi satu saya geram. Bukan geram apa, semua orang geram lah. Yang berurusan dengan bank ni pun geram. Bila minta IC, lesen, bank statement, anda bagi gambar yang kabur, tak bagi gambar full. Itu memang cukup geram. Anda nak bagi detail, bagilah nampak sebiji-sebiji nama penuh, nombor IC, bank statement detail. Bagi tangkap gambar dalam gelap, goyang gegar apa semua, tak payahlah. Itu memang susah. Anda download apps, banyak apps yang boleh tangkap gambar bagi okey lah. Untuk dapatkan kualiti dokumen yang cantik, anda boleh download cam scanner. Yang tu banyak bantu kita orang, banyak bantu pihak-pihak office untuk dapatkan gambar-gambar yang jelas dan cantik lah. Balik semula kepada business. Business, siapa yang buat business ataupun kerja sendiri nak IC, lesen, SSM penting. Pastikan SSM tak tamat tempoh macam saya cakap tadi. Lepas tu bank statement 6 bulan. Itu saja. Kalau tak cukup dokumen macam mana? Macam biasa, kita boleh bincang tepi. Okey, dah habis. Sampai di situ saja. Nombor 1 tadi apa? Track record. Nombor 2, duit mesti kena ada dalam bank. Nombor 3 ialah tak blacklist. Nombor 4, dokumen yang diperlukan. So, setakat di sini saja yang saya bincang. So, saya nak kupas soalan yang popular selain yang saya cakap tadi. Soalan popular. Selalu soalan popular orang tanya apa? Kalau tak ada lesen, boleh ke beli kereta? Jawapan dia, boleh. Boleh dengan syarat ada
combine nama lah. Contoh macam suami tak ada lesen, kita boleh guna dia punya isteri punya lesen. Kalau isteri tak ada lesen, boleh guna ayah isteri punya lesen. Kalau ayah tak ada lesen, mak punya lesen. Kalau tak boleh abang, tak boleh kakak, tak boleh adik. Lesen. Itulah lesen. Ya lesen. Tak lesen boleh buat. Macam tu lah cara dia. Macam tu, tak ada cara lain. Lepas tu soalan yang famous, orang tanya, dokumen bil api air kena bagi, tak perlu. Anda simpan lah kat mana, nak laminate, nak tampal kat dinding rumah pun tak ada masalah. Kita tak minta bil api, elektrik, bil Unify, kita tak minta. Kita tak minta semua tu. Anda boleh simpan. Dokumen yang kita minta yang saya sebut tadi tu je. Lebih-lebih tak ada. Yang paling penting apa? Duit simpan dalam bank. Jangan blacklist tu. Dua perkara tu kena ingat sampai bila-bila. Lepas tu soalan famous apa nak loan kedai ke nak loan bank? Abang punya kedai ni ada loan kedai tak? Okey, saya nak bezakan loan kedai dengan loan bank. Loan bank kita minta loan dengan bank. Loan kedai kita loan dengan syarikat kereta tu. Ada agensi kereta yang sediakan loan kedai, ada agensi kereta yang sediakan loan bank. Bila loan bank, dia detail. Dia nak tengok kita blacklist atau tak. Kalau loan kedai ni, dia pinjaman kedai. Ada kedai boleh terima blacklist, ada kedai yang tak boleh terima blacklist. Selalu loan kedai dia orang akan ambil muka tinggi. Sebab risiko ambil customer tu. Customer tu boleh lari bila-bila. So kita akan ambil muka tinggi supaya kurangkan risiko kepada kedai. Macam anda lah. Contoh, saya nak bagi contoh. Macam anda. Nak bagi contoh macam ni macam ni. Contoh anda nak makan. Anda nak makan pagi tu. Macam mana nak cakap? Contoh, anda bayangkan anda tak ada duit nak makan malam. So, siang-siang tu, pagi-pagi tu anda makan banyak-banyak supaya boleh tampung sampai malam. Kalau anda tak makan banyak-banyak, tengah hari dah lembek, mungkin malam dah pengsan. Macam tu lah. Nak survive syarikat company kereta ni, dia akan ambil muka tinggi kat orang tu supaya risiko, dia tak tanggung risiko orang tu tak boleh bayar kereta dia sebab dia dah ada blacklist. Faham tak? Tak faham? Tak faham juga? Tak faham? Tak faham tak faham, saya nak teruskan yang kedua juga. Soalan yang famous, yang nombor yang lagi satu. Apa lagi soalan famous? Soalan famous. Anda boleh komen kat bawah ni. Cadangkan tajuk apa yang kita nak kupas. Soalan famous. Tak ada KWSP boleh ke? Boleh. Boleh. Yang penting apa? Ada duit dalam bank. Apa lagi? Kerja sendiri. SSM tak ada. Boleh ke? Boleh. Asalkan ada duit dalam bank. Apa lagi? Banyaklah soalan. Tapi jangan risau. Anda boleh tanya kat bawah tu. Kami akan jawab. Banyak saya salin dalam buku ni sepanjang saya berkecimpung dalam bidang jual kereta dan bidang dalam bank ni. Yang belum subscribe, apa lagi? Subscribe. Percuma saja. Kalau anda rasa video ni bermanfaat, anda boleh share lah dekat kenalan ke. Okey. Setakat di situ saja video kali ni. Untuk dapatkan video seterusnya, anda boleh subscribe YouTube channel kita dan follow FB page kita lah, Kereta Cantik. Dan jangan lupa, saya pernah lupa apa saya nak cakap. Bersama saya lagi, Zul, dalam Kereta Cantik.